Okey, maka jalan nak menuju yakin kepada iman kepada kewujudan Tuhan kan, bahawa Tuhan itu esa dan segala yang berkaitan dengannya, jalan dia ada dua jalan. Ada dua jalan. Dua-dua sampai kepada tempat yang sama. Dua-dua adalah jalan yang benar-benar halus kita kata, yang ada berdiri di atas dasar disiplin ilmu. Saya banyak kali guna istilah disiplin ilmu. Mungkin saya tak pernah jelaskan. Disiplin ilmu ni, tengok pada perkataan disiplin. Disiplin ni apa maksud dia? Dia adalah sungguh-sungguh. Dia teratur. Dia organised. Dia apa lagi tentang disiplin ini? Dia ada pertanggungjawaban. Okay. So, keilmuan yang berdisiplin adalah keilmuan yang begitu. Keilmuan yang disiplin bukan cakap lepas. Bukan dakwa-dakwi. Ditanya mana bukti, mana hujah, tak perlu hujah. Itu bukan disiplin ilmu. Saya banyak kali ulang istilah disiplin ilmu. Disiplin ilmu, disiplin ilmu. This is very, very important. Masyarakat Melayu Islam kita perlu membudayakan ilmu yang berdisiplin. Approach to knowledge that is disciplined. Kita punya pendekatan kepada ilmu itu mesti berdisiplin. Kita tengok kes baru-baru ini berkenaan dengan kitab Tajul Muluk contoh kan. Berkenaan dengan ramalan. Kita lihat golongan-golongan yang mempertahankan kitab tersebut. Tidak ada satu pun di kalangan mereka yang mampu mempertahannya dengan disiplin ilmu. Tidak ada. Sebab apa? Sebab memang benda tu batil lah. Tapi sepatutnya golongan yang mempertahan ni, mereka harus duduk dan berfikir. Aku nak pertahankan kandungan buku ini atas dasar apa? Kita tengok apa ni, kita ambil contoh. Penghujahan yang tidak berdisiplin, keilmuan yang tidak berdisiplin. Kita ambil contoh. Tajul Muluk betul. Jangan kutuk, jangan kritik Tajul Muluk. Sebab apa? Sebab dia ditulis oleh ulama. Okey. Ada yang kata pada saya, ia telah ditashih oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, penulis kamus tersebut. Maka bagi dia, hanya kerana ia sudah ditashih oleh Syekh Idris Marbawi, maka tidak boleh kita kritik, tidak boleh kita tolak. Seolah-olah macam semua kandungannya itu kita harus terima. Apa lagi hujah yang mereka bawa? Tak faham, jangan kritik lagi. Kalau tak faham lagi, jangan kritik. Kalau tak faham lagi, jangan kritik. Kamu bukan ahlinya. Kalau kita lihat, semua dakwaan-dakwaan ini adalah dakwaan yang tidak ada asas. Dia tidak berdiri di atas apa-apa asas yang kukuh. Contoh, yang pertama, ulama tulis. Maksud dia apa? Kalau sesebuah buku ulama tulis, apa maknanya? Maknanya kitab itu tidak boleh salah? Kan? Ini benda asas dalam keilmuan Islam. Kan? Saya tak ada masalah kalau orang awam yang tidak bergelumang dengan keilmuan ni cakap macam tu, tak ada masalah. Kita faham. Kan? Tapi bila sudah ditegur tu, cubalah berfikir. Cubalah buka mata. Bila awak kata, tapi ulama ni buat, tapi ulama ni tulis, adakah anda berdakwa ulama, bila ulama cakap sesuatu, bila ulama tulis sesuatu, adakah ucapan dan tulisan mereka itu maksum, terpelihara daripada kesalahan? Saya yakin umat Islam yang cakap macam tu pun, dia kalau ditanya soalan ni, dia akan kata tak, ulama tak maksum. Dia akan kata ulama tidak maksum. Tapi dia akan kata macam ni, mungkin ulama tu tahu sesuatu yang ustaz tak tahu. Ustaz bawa sebuah hadis daripada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibn Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Nabi jelas-jelas kata bahawa siapa yang mengaitkan, siapa yang mengatakan bahawa tergelincirnya bintang tertentu, bahawa akan berlaku kematian orang-orang besar. Nabi cakap jelas-jelas benda ni. Hadis ni hadis sahih. Siapa yang mengaitkan kegelinciran bintang tertentu dengan kematian orang-orang besar, di mautil azama, orang tu berbohong, Nabi kata. Orang tu berbohong. Itu kalam Rasulullah tu. Dan kandungan yang ada dalam Tajul Muluk itu apa? Exactly that. Dalam kandungan tersebut, mengatakan bahawa kalau awal Muharram jatuh pada hari Selasa, apabila, okey, menarik. Lepas tu ada isu ilmu Allah tu luas. Terima kasih. Apa tadi? Apabila hari pertama Muharram jatuh pada hari Selasa, dan dia tak berhenti dekat situ. Apabila terbitnya bintang Marikh, maka 5 perkara akan berlaku. Salah satunya kematian orang-orang besar. Okey,
Itu dasar ilmu. Sesiapa yang menggunakan itu sebagai dasar ilmu, kuat, kokoh, sebab itu Nabi yang kata. So sekarang kita pergi kepada kitab Tajul Muluk. Tajul Muluk mendakwa exactly apa yang Nabi kata pembohongan. So macam mana nak defend? Tak boleh defend. Tapi iyalah, masalah ta'assub, masalah kita punya ketaksuban dengan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu ni takkan tak tahu Ustaz. Takkan tak tahu. Ini adalah dakwaan yang tidak ilmiah, kan? Kita hormat ulama kita sepanjang sejarah. Tetapi kita kena hormat kemanusiaan mereka juga. Kita kena beradab dengan kemanusiaan mereka bahawa mereka tetap manusia. Mereka boleh buat silap. Berapa banyak kesilapan yang dilakukan oleh para ulama sepanjang sejarah. Dan buat salah ni benda biasa. Bukan hina mereka. Bukannya mereka ni rendah ke apa kalau buat silap. Ulama berapa banyak zaman silam tulis buku silap. Dia sendiri mengakui, aku tersilap dalam buku ni. Kan, terima kasih kepada yang menegur. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kita punya ketua dalam akidah Asy'ariyah kita. Dia dulu Mu'tazilah. Lepas tu dia bertaubat dan dia kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian membina satu jalan yang dinamai sebagai jalan Asy'ariyah yang juga adalah jalan Salafus Salih. Maka dia buat silap. Bayangkan kalau orang yang tak tahu Syekh Abdul Hasan Syazuli ni, Abdul Hasan Al-Asy'ari ni sudah berubah daripada Mu'tazilah kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia masih berpegang kepada the outdated story yang dia masih Mu'tazilah. Cuba bayangkan, dia boleh terima tak kalau dia berta'assub seperti orang-orang yang mempertahan Tajul Muluk ini? Dia akan kata, mustahil ulama salah, kan? Padahal orang tu dah mengaku pun dia buat salah. Kalau Abdul Hasan Al-Asy'ari boleh buat silap, kenapa ulama lain tak boleh buat silap? Apa yang mustahilnya? Dan bila mereka buat silap, adakah itu merendahkan derajat mereka di mata kita? Tidak. Kalau saya nak pergi lebih jauh lagi, saya akan pergi tabi'in pun silap, buat salah. Kan? Para sahabat pun ada buat salah. Dan Rasulullah SAW pun ada melakukan kesilapan. Ini ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi hari ini kita berbicara berkenaan dengan kitab orang dulu-dulu, seolah-olah macam orang dulu-dulu ni tahu semua benda. Itu tak betul, kan? Tidak ada satu generasi yang tahu semua benda. Zaman kita pun ada benda yang kita tidak akan tahu juga. Jadi orang yang datang selepas kita, cek apa yang kita cakap, cek apa yang kita tulis. Kalau salah, betulkan. Tak ada masalah. Kita pun tak mahu mereka ta'assub dengan kita. Kan? Selepas 200 tahun, kita akan jadi orang dulu-dulu. Takkan kita nak anak cucu cicit kita ni main ikut je apa yang kita cakap. Seolah-olah macam, Ustaz Nodroh ni orang dulu-dulu, kan? Tak, saya tahu. Ada kesilapan yang kita akan cakap. Yang kita akan tulis. Ataupun sudah tulis dan sudah cakap. Dan memang ada pun. Dan memang ada pun. Jadi, mereka-mereka yang mendakwa dakwaan-dakwaan seperti itu, ulama dulu dia tahu apa yang dia tulis. Dan ni semua benda-benda rapuh. Benda-benda rapuh. Apa lagi? Ilmu Allah tu luas. Kan? Kita bercakap tentang ilmu kamu, ilmu manusia, bukan ilmu Tuhan. Ya, ini peliknya game makrifat ni kan. Bila kita bercakap tentang benda ni, tiba-tiba dia bawa ilmu Allah tu luas. Hello. We're not talking about God's knowledge. We're talking about your knowledge. Apa benda kan? Seolah-olah macam ilmu dia tu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi bukan ilmu pun apa yang kamu pegang. Kebatilan yang kamu anggap sebagai ilmu. So kamu nisbahkan kepada Allah. Apa ramai orang kat Facebook saya tengok semua main Allah. Allah ilhamkan kepada saya design t-shirt. Contoh. Kan ada orang cakap macam tu. Mana boleh cakap benda-benda macam tu? Kan? Mana boleh mudah-mudah kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat ilmu ni daripada Allah. Allah nak saya sampaikan ilmu ini kepada orang lain. Mana boleh cakap macam tu? Kita cakap insya-Allah ya, kemungkinan nilai ilmu yang baik yang Allah berikan kepada saya dan ilmu yang baik itu harus disebarkan. Cakaplah macam tu. Itu orang yang ada ilmu, orang yang ada tawaduk, dia cakap macam tu. Dia tak akan kata, ini ilmu yang Allah bagi pada saya akan berikan kepada awak. Seolah-olah bila awak kata ilmu Allah tak boleh salah. Dan bila awak kata awak ada ilmu Allah, maka awak tak boleh salah. Itu dah mengelirukan masyarakat. Mungkin orang yang cakap tu pun terkeliru juga. Ilmu Allah lain, ilmu manusia lain. Okey, ilmu kita terhad, ilmu kita boleh salah, ilmu kita boleh benda kita anggap ilmu bukan ilmu. Jadi jangan bawa masuk isu ilmu Allah tu luas. Itu tak ada orang Islam pun yang mempertikaikan benda tu. Tak ada orang Islam pun yang mempertikaikan isu tersebut. Okey. So, itu maksud saya dengan disiplin ilmu. Saya ambil contoh Tajul Muluk ni senang.
Itu jelas-jelas adalah satu ramalan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Itu dia panggil ilmu tanjim. Bukan ilmu falak. Ilmu falak tak ada masalah. Ilmu falak tak ada kaitan dengan meramal apa yang akan jadi di muka bumi ni, manusia akan buat apa kalau bintang ni jadi macam tu, bintang ni tergelincir begitu. Orang-orang besar akan buat keputusan-keputusan. Tak ada benda-benda macam tu. Tapi kalau kita kata berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan udara, berkaitan dengan geologi contoh, kan, bila bulan mengambang, biasanya ombak akan semakin besar. Itu tak ada masalah, itu ilmu sains. Itu berkaitan dengan ilmu falak, kan, ilmu tentang kalender dan sebagainya, tak ada masalah. Yang dikritik ilmu tanjim. Ni banyak geng-geng yang tak sabar nak mempertahan. Dia tak faham beza tanjim dengan falak. Nabi haramkan ilmu tanjim. Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Sesiapa yang mengambil serpihan daripada ilmu perbintangan, tanjim bukan falak, maka dia telah mengambil sebahagian daripada ilmu sihir. Kalau tambah ilmu falak, ilmu tanjim dia tu, tambahlah ilmu sihir dia, Nabi kata. Zada ma zada. Maksudnya Nabi nak kata benda ni benda sama. Ilmu tanjim adalah ilmu sihir, dan memang betul. Siapa yang buat kajian tentang sihir, semua tukang sihir akan ada isu tanjim. Lepas tu dia berkait dengan isu abjad. Ramai orang tidak sedar bahawa isu abjad ni, alif 1, ba 2, jim 3, dal 4 ni, dia berkait rapat dengan ilmu tanjim. Orang-orang yang nak buat perwafakan, nak buat wafak tu, nak buat raja-raja wafak tu, dia kena tengok tarikh. Bukan tarikh lah, posisi-posisi bintang-bintang tertentu. Dia nak kena guna huruf-huruf tertentu. Dia nak kena kira jumlah-jumlah huruf tertentu. Dia nak tulis nama orang tertentu ni, kata dia nak buat wafak untuk Fatimah. Dia kena kira fa tu berapa, ta tu alif tu berapa, ta tu berapa, mim tu berapa, tak marbuta tu berapa. Kan? Lepas tu dia ada dia punya bukhur dia. Lepas tu dia ada dia punya bintang dia. Okay. So dia tak terpisah. Sebab tu Ibn Abbas kata, okay, ada orang bertanya tentang orang-orang yang mengamalkan abjad. Ibn Abbas kata apa? Ini penting ni. Ini adalah asar yang penting. Ibn Abbas bercakap berkenaan dengan yaktubuna abjad wa yanzuruna fin nujum. Ada orang tanya berkenaan dengan kaum yang menulis abjad, okay, dan melihat kepada bintang-bintang. Maksud melihat ni bukan tengok, kan? Maksud dia meramal-ramal dengan bintang-bintang. Ibn Abbas kata, aku melihat mereka sebagai kaum yang tidak akan ada bahagian dekat akhirat. Maksud dia tukang sihir mereka ini. Tukang sihir mereka ini. So kamu nak ikut Nabi ke, nak ikut Ibn Abbas ke, ataupun nak ikut orang dulu-dulu? So itu masalah ketaksuban tau. Kita kena persoal diri kita. Dan kalau kita dapati, ada benda salah dalam buku ni, kita minta Allah ampunkan mereka. Mungkin mereka tersilap. Kan? Orang yang tersilap tak bersalah. So mungkin Allah ampunkan dia. Kamu yang Allah tak ampunkan sebab dah diberitahu jangan buat. Dah tahu, dah dengar hadis Nabi, kamu buat. Mereka mungkin Allah ampunkan sebab mungkin mereka tak tahu. Mereka tak pernah dengar hadis ni. Dan tak mustahil. Mereka tak pernah dengar hadis Nabi SAW berkenaan dengan isu tanjim ini. Dan tak mustahil mereka tak pernah dengar kalam Ibn Abbas berkenaan dengan abjad dan tanjim. Ingat, abjad dengan ilmu tanjim, dia jalan bersama. Sebab tu Ibn Abbas pun ditanya soalan yang bersama. Abjad dengan ilmu menilik dengan bintang. Menilik dengan bintang. Haram, itu adalah ilmu sihir. Kamu suka ke tak suka ke? Ada orang kata, Ustaz, benda ni tak salah. Salah guna dia yang salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benda tu sihir. Dia macam mencuri. Boleh kamu kata, saya mencuri ni untuk kebaikan masyarakat? Mana boleh? Saya merompak untuk kebaikan masyarakat. Saya kalau merompak untuk kebaikan, maka dapat pahala, Ustaz. Tak boleh. Sama juga zina. Saya berzina untuk kebaikan, Ustaz. Kan? Saya mengamalkan syirik untuk kebaikan. Salah guna yang jadi salah, Ustaz. LGBTQ ni tak ada masalah, Ustaz, kalau digunakan untuk kebaikan. Mana boleh macam tu? Dah benda tu haram-haram. Buat niat baik pun dia tetap adalah haram. So kena fahamkan maksud istilah disiplin ilmu. Berhujah betul-betul, dengan jelas, dengan ada asas, ada rujukannya daripada Al-Quran, Sunnah, daripada para ulama. Bukan rasa-rasa, sangkal suka-suka hati. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Ya, nak sangkal-sangkal dengan ilmu, nak sangkal-sangkal dengan hujah. Siapa kamu merasakan bahawa kamu boleh menyangkal tanpa hujah?
Siapa kamu? Itu orang yang sombong. Oh, aku boleh tolak apa saja yang ustaz ni kata hanya dengan mengatakan dia Wahabi contoh. Who do you think you are? Kan? Sebab tu kita kena bawa hujah. Sebab kita ni bukan siapa-siapa. Kita manusia biasa. Kan? Kita bukan rujukan. Sebab tu kita rujuk Quran dengan sunnah. Orang yang bercakap-cakap ni tanpa ada rujukan ni adalah orang-orang yang sombong. Sebab dia menyangka bahawa aku boleh cakap tanpa rujukan. Guru aku cakap. Kan? Dan guru aku cakap tak payah ada rujukan. Itu kesombongan sebenarnya. So harap buka mata dan sedar.